Umul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sholihin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup maupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita hari ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur buat dan milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan mereka-mereka yang istiqamah di atas jalan agama ini sehingga hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sambung ayat yang ke-74. 74 suratul Baqarah. 74 suratul Baqarah. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Ayat 74 adalah kesimpulan kepada bentuk-bentuk kesalahan yang mereka buat. Kan ada tiga bentuk perangai Yahudi yang di-highlight dalam cerita-cerita sebelum ini. Cerita hari Sabtu, cerita lembu dan cerita pembunuhan. Cerita hari Sabtu adalah tentang mereka suka buat helah. Cerita tentang lembu, mereka suka banyak tanya. Mereka banyak tanya. Dan cerita pembunuhan itu mereka suka ubah. Mereka suka ubah apa yang Allah perintahkan. Lalu kerana itu Allah Subhanahu wa taala beritahu pada mereka, kalau mereka kekal begitu, hati mereka akan keras. Hati mereka akan keras. Keras macam mana? Seperti mana ayat 74. Segala peristiwa yang disebut dalam ayat-ayat di atas, patutnya waktu kita baca tu kita takut. Dan kerana perasaan takut tu, dia akan jadikan hati kita lembut. Tetapi bagi Bani Israel, bagi puak Yahudi ni, hati mereka semakin keras. Hati mereka semakin keras.
Dan Allah cerita benda ni kepada orang Madinah. Wahai orang Madinah, cuba dengar bagaimana keras kepalanya atuk nenek bangsa Yahudi yang sekarang duduk kat Madinah tu. Kalau atuk nenek mereka perangai macam tu, korang jangan terkejut kalau anak cucu mereka yang sedang duduk dekat Madinah ni pun perangainya macam tu. So hati yang dimaksudkan kat sini, hati yang dimaksudkan dalam ayat ni ialah hati-hati orang Yahudi. Mereka tak nak terima sebarang panduan bentuk hidayah yang Allah sediakan. So rupanya kalau kita berhadapan dengan orang yang tak nak terima, yang tak nak terima tu bukannya mulut dia, yang tak nak terima adalah hati dia. Bukan akal dia yang berfikir, tak. Hati dia. Sebab akal akan tetap berkembang. Akal akan tetap berkembang. Dia akan ada progres. Dari kecil kita tahu sikit, kemudian semakin banyak, semakin bertambah. Sampailah meningkat usia tua. Tapi yang sentiasa menjadi pintu kita nak terima atau tak ialah hati. Hati itu sentiasa berbolak-balik. Dan hati yang buat keputusan walaupun akal kita tahu benda tu salah. Kan contohnya macam orang hisap rokok. Orang hisap rokok, akal dia tahu rokok tu bahaya, tak elok, tapi dia hisap juga sebab ni hati dia nak. Kan banyak kali kita dengar penerangan tentang rokok. KKM bagi penerangan, apa nama, ustaz-ustaz bagi penerangan. Ni kadang ustaz sendiri hisap rokok. Dia bukan tak ada ilmu, dia ada ilmu, dah banyak kali dengar. Tetapi kerana hati belum dicanai, maka dia tak akan berhenti, tak akan berubah. Sebab tu untuk jaga hati, didik hati ni, kita perlu bantuan dari Allah yang boleh menetapkan hati kita pada satu-satu keadaan. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik. Wahai yang membalik-balikkan hati, kekalkanlah hati kami, tetapkanlah hati kami untuk mentaatimu. So itu tentang hati. Gitu. So ayat ini, summa qasat qulubukum. Sementara ada orang nak tegur, tolong dengar teguran. Kan Allah mula start daripada surah Baqarah lagi. Kalau kita nak dipandu, tolong humble down. Sebab kita tak tahu apa-apa. Ini sebab dia duk fikir. Konon-konon kebenaran tu boleh datang daripada minda dia. Tak. Kebenaran takkan boleh datang. Kita takkan boleh fikir tentang kebenaran. Tak mungkin. Sebab kebenaran tu kena datang dari langit. Kebenaran tu kena datang dari Allah. Bukan dari kita. Kita tak mungkin boleh hasilkan kebenaran. Tak mungkin. Contoh lain. Saya bawakan contoh dari Suratun Nisa. Okey, Suratun Nisa. Suratun Nisa kan dia ada satu ayat yang tentang pukul-pukul isteri tu. Kan ayat mana yang pukul isteri? Ayat 34. Sekejap ya. Saya sharekan 34. Ni. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Ayat ni sangat kontroversi.
sampai ke tahap tak ramai ustaz yang boleh jawab dengan baik. Ini jadi modal. Dia kata orang Islam, Quran benarkan pukul isteri. Dan saya baru tahu jawapannya semalam. Soalan ni saya sangat lama dah tunggu. Apa jawapannya? Allah bagi semalam. Jawapannya adalah pada perkataan takhafun. Sini, ni jawapan besar dia. Bukan pada perkataan nusyus. Kalau kita tak faham takhafun, takut, kita tak akan faham tentang nusyus. Okey. Bila suami benar-benar takut tentang isteri, bila suami benar-benar takut tentang isteri, bukan takut pada isteri, dia takut tentang isteri. Takhafun. Kalau setakat tak buat kerja rumah, suami bukan takut, dia malas nak gaduh. Kalau setakat tak boleh keluar malam, dia bukan takut, dia kesian. Ini takut. Bila lelaki benar-benar takut terhadap isteri? Bila? Suami akan benar-benar takut bila isteri ada lelaki lain. Kalau suami dah mula syak isteri ada lelaki lain, dia akan takut. Dia akan takut. Isteri dia akan senyum sorang-sorang, balas mesej senyum sorang-sorang. Dah pandai nak keluar tak bagi tahu suami. Ni takut, sangat takut. So nusyuz adalah perbuatan isteri curang. Nusyuz bukannya tak buat kopi. Nusyuz bukannya tak urut. Nusyuz bukannya tak melakukan hubungan. Tak. Nusyuz adalah bila suami mula takut, isteri mungkin curang. Belum terbukti lagi. Mungkin. Suami ada rasa. Dia layan nak tak nak. Tapi bila bermesej tu, senyum-senyum. Bila jawab call gelak-gelak. Gitu. Jangan risau Puan Hazizah. Diorang record. Nanti lepas ni boleh dengar balik. Tu nusyuz. So, bila suami rasa macam tu, apa tindakan dia perlu buat? Dia nasihat. Fa'idhuhunna. Nasihat. Kalau tak makan juga nasihat. Cuba asingkan tempat tidur. Sebab isteri lazimnya bila suami tak tidur, sehari mungkin dia okey, tak tidur bersama. Sehari mungkin dia okey. Hari kedua, hari ketiga. Masuk hari ketiga, dia dah mula panggil dah, bang, jomlah tidur sama-sama bang dalam bilik. Tu wahjuruhunna fil madajid. Kalau perempuan tu dah ada lelaki lain, dia tak kisah suami dia tidur mana. Dan akhirnya, tindakan yang waras diambil adalah wadribuhun. Dan wadribuhun itu pun bukan ambil rotan, tak. Ada ulama kata pakai tisu, pakai sapu tangan, pakai beros gigi. Berat tak benda ni? Bila isteri ada lelaki lain. Dia pergi ex dulu ke selepas reunion. Dan ini jalan yang Allah sediakan. Dan itu pun Allah kata, kalau isteri itu kembali taat, fa in ata'nakum.
Fala tabghu alaihinna sabila. Kalau dia kembali taat, isteri tu kembali taat, bertaubat, saya minta maaf bang, ya saya ada hubungan dengan laki lain, saya minta maaf banyak-banyak bang, saya bertaubat. Fala tabghu alaihinna sabila. Suami dah, jangan cari salah dah, terima saja. Innallaha kana aliyan kabira. Sebab kadang suami dia rasa dia ego. Aku suami, kau kena taat pada aku. Tak, Allah lebih besar. Allah lebih tinggi dan lebih besar. Kita cari jalan penyelesaian. Wow. Mana agama yang boleh datangkan cara penyelesaian macam ni? Kalau bukan dari Allah. Kalau bukan dari Allah. So nak cari absolute truth, bacalah Quran. Baca Quran. Tapi Quran pun kau tak baca. Kau tu pandai-pandai duk rasa ini kot macam ni kot. Kan nanti aku cakap Jawa kan Thumma qasat qulubukum min ba'di zalik. Selepas apa yang mereka buat tu, hati mereka menjadi keras. Selepas mereka melihat semua yang telah disebut dalam ayat sebelum ni, mereka masih tak percaya dan tak taat pada Allah. Masih tak nak beriman dengan Nabi Musa. Maka dan setelah mereka sendiri lihat bagaimana orang mati hidup balik, ayat sebelum ni dia dah nampak orang mati hidup balik dan macam-macam perkara yang menakjubkan terjadi pada mereka. Patutnya akal dia dah boleh terima, tapi hati tetap degil, tak nak terima. Fahiyakal hijarati au asyaddu qaswah. Maka hatinya itu Allah umpamakan keras seperti batu. Hati dia keras seperti batu. Kal hijarah au asyaddu qaswah. Atau lebih keras dari batu. Selalu kita kata hati batu, tu cukup keras lah tu. Tak, Allah kata ada hati yang menjadi lebih keras dari batu. Apa yang lebih keras dari batu? You name it. Aluminium, besi, titanium, tembaga. Sebut tadi apa yang lebih keras dari batu. Hati boleh jadi lebih keras macam tu. So kita punya peribahasa tu perlu di-upgrade. Hati besi, hati titanium, hati emas 916. Keras kan? Hati berlian, keras tu. Keras. Hayakal hijarah au asyaddu qaswah. Hati mereka menjadi batu atau lebih keras dari batu. Sebab Allah kata ada hati yang lebih keras dari batu kerana batu tu pun tidak sekeras hati. Sebab batu tu ada pelbagai jenis. Dan di bawah Allah terangkan apa bahagian-bahagian jenis-jenis batu. Ada batu yang boleh keluarkan sungai dari celahnya. Ada batu yang pecah dan keluar air dari dalamnya. Ada batu yang jatuh kerana takutkan Allah. Batu yang keras pun boleh jadi begitu. Tetapi hati manusia, hati mereka sedikit pun tak terkesan bila diperlihatkan pada mereka. Kita juga kadang banyak benda yang kita rasa menakjubkan kita dah lalui sepanjang hidup. Bukan kita tak pernah lihat kalimah Allah di langit. Bukan kita tak pernah lihat kalimah Allah di apa? Di binatang, dekat buah. Bukan kita tak pernah mengalami situasi-situasi yang benar-benar bantu kita, aksiden, kereta total loss, kita selamat. Kita pernah lalui. Tapi hati kita
hanya terkesan waktu tu. Dan selepas tempoh masa yang panjang, hati kita kembali keras. Kita bukan tak tahu, kita perlu baca dan belajar, rapatkan diri dengan Quran. Bukan tak tahu, tapi hati tak mahu. Kan? Dan sekarang Allah bagi tahu jenis-jenis batu, bukan hati, jenis batu. Kalau hati itu sekeras batu, batu itu sendiri boleh dilunakkan. Batu itu sendiri ada sisi lembutnya. Jangan sampai hati kita macam tu. Dan 3 perumpamaan di bawah adalah 3 perumpamaan yang besar. Dan ulama-ulama tafsir melihat ini terkait dengan hati para sahabat. Sahabat yang pertama, perumpamaan yang pertama adalah tentang Abu Bakar. Tentang hati Abu Bakar. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada antara batu itu mengalir darinya anak-anak sungai. Tuan-puan, pernah terfikir tak? Air sungai itu puncanya dari mana? Air sungai puncanya dari mana? Pernah tak kita pergi ke hulu, pergi ke hilir. Pergi ke hilir mencari, menjejak mana punca sungai itu. Ataupun tengok sungai Nil, sungai terpanjang di dunia. Dah macam laut dah sungai Nil tu. Mana punca dia? Sedangkan tu sungai. Sungai ni dia berpunca dari air mata air. Kan? Punca sungai. Dari air mata air. Tuan-tuan pernah tengok tak? Dia daripada takungan air mata air je. Dan air mata air tu, dekat situ dikelilingi oleh batu. So batu-batu tu lah yang Allah sebut ni. Daripada batu, terpancar darinya beberapa sungai. Al-Anhar jamak. Al-Anhar jamak. Air tu keluar dari celah-celah batu. Membentuk air mata air. Lalu takungan tu, kerana tak diempang, dia mengalir. Mengalir turun ke bawah. Air ni sifat dia akan mencari tempat yang lebih rendah. Dia akan mengalir turun ke bawah. Itulah terjadinya sungai, air terjun daripada air mata air tu. Tu, punya banyak tu. Keluar tanpa henti. Kalau ikut logik, tuan-puan, kalau ikut logik, Sungai Rejang tu berapa banyak tu air? Kalau ikut logik, sungai tu berapa banyak air? Dan berapa besar je takungan air mata air tu nak hasilkan air sungai? Kalau keluar pagi, baik petang habis. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala cipta begitu. Dan air mata air keluar dari bawah. Kan kalau ikut teorinya, air akan mencari tempat yang paling rendah untuk dipergi. Ini air mata air keluar ke atas. Air itu keluar ke atas. Patutnya dia meresaplah ke bawah tanah. Pergi naik ke atas. So melihat sungai saja, kita patutnya rasa
Hati kita merudum kerana kekaguman pada kuasa Allah. Sungai, air mata air. Kalau kita lalu dekat Ulu Yam, orang berhenti tepi nak ambil air. Ambil air, apa nama? Air fresh, air mineral. Kan kalau pergi Ulu Dong, air gunung. Kalau pergi Ulu Dong, dulu saya kerja infra keluar masuk kampung, saya pernah pergi Ulu Dong dekat Pahang. Ada satu tempat tu, kampung tu kampung apa nama Mona Fendi tu. Kampung situ. Dia punya ketua kampung, dia jaga air sungai kat situ. Bila jabatan air dan saliran cek tahap air kat situ, zero pencemaran. Zero pencemaran. Air sungai kat situ boleh ambil minum terus tanpa perlu tapis ke apa. Zero pencemaran. Ulu Dong, tempatnya sejuk. Tak tahu sekarang bila dah apa nama, dah lama tak pergi. Tak tahu tempat tu jadi macam mana. Dia betul-betul kampung tu sebelah hutan simpan. Sebelah hutan simpan. Ulu Dong. Ini Allah sebut tentang batu yang memancarkan air dan menghasilkan sungai-sungai. So ada batu yang boleh keluarkan air dan kalau mereka yang selalu kembara masuk hutan, memang akan nampak. Boleh nampak ada batu yang mereka dan sungai akan keluarkan air dari situ. Dan Allah sebut hati seperti batu dan manakala air pula adalah perumpamaan bagi iman. Ada orang yang ada potensi iman yang kuat dalam hati dia. Jadi bila disampaikan dakwah Islam pada dia, dia sangat senang nak terima sebab dalam batu tu dah ada air. Tinggal dipecahkan dan air tu akan memancar keluar. Hasilkan sungai. Dia senang nak terima. Mereka ni adalah jenis orang yang mencari-cari apakah agama yang benar. Dia sedang mencari-cari. Akhlaknya baik, budi bahasanya baik, hormat orang tua. So nak cari menantu. Bukan hanya terhad kepada sesama bangsa, awak Melayu, saya Melayu, awak Islam. Tak. Apa pun bangsa yang datang, tengok akhlak dia. Biarpun non-Muslim, tengok akhlak dia. Hormat orang tua. Sebab yang kita nak nilai ni hati. Boleh jadi hati dia tu dipenuhi dengan air. Tinggal kita crack aja, dia keluar sungai. Hati yang belum dapat hidayah, dia macam batu. Tapi dalam batu itu, jenis batu tu, ada batu yang boleh hasilkan sungai-sungai. So hati mereka yang memang mencari kebenaran, bila diceritakan tentang Islam, mereka akan mudah terima. Ini orang ni seperti siapa? Abu Bakar. Mereka jenis yang macam ni, sangat senang nak dakwah kepada mereka. Sebab mereka senang nak terima. Sama macam kita bila kita buat kelas. Kan ada kawan-kawan kita yang tak payah dijemput. Dia akan tanya, bila kelas seterusnya? Ada pula jenis kawan yang kita jemput berkali-kali, 16 kali jemput, sekali datang. Itu semua tentang hati. Tentang hati. So, bagi orang Islam yang mencari kebenaran, mereka akan senang untuk terima. Senang untuk terima.
Dan ada orang bila kita cerita sedikit tentang kelebihan belajar Quran, belajar tafsir, mereka akan terus datang, nak belajar dan terus belajar. Sebab bagi mereka, aku dah memang lama cari ilmu ni. So, bila diberikan hujah-hujah tentang sunnah, tentang amalan-amalan, mereka akan mudah absorb, mudah terima. Gitu. Itu kategori pertama. Kategori kedua Allah kata, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan ada antara batu itu yang pecah, terbelah, lalu keluar air darinya. Ada beza tadi, batu itu mereka menghasilkan anak sungai. Sungai-sungai, bukan hanya anak sungai, sungai-sungai. Yang ini, dia terpecah, terbelah, keluar air. Kan? Benda ni mungkin kita jarang tengok. Tadi tu kita tengok dia hasilkan air mata air. Ini ada kawasan hutan yang kita nampak batu tu pecah dan air keluar, titis-titis keluar daripada batu tu. Batu jenis ni, hati jenis ni dia kurang sikit. Kalau tadi terpancar, yang ini hanya mengalir, titis-titis mungkin. Tidak sederas seperti air dari batu pertama. So, ini jenis hati yang kedua. Dia kurang hebat. Dan ini adalah jenis orang yang kita agak sukar nak dakwah pada dia. Sebab hati dia tak banyak air tu. So, kita perlu kerja keras sikit untuk memecahkan saki baki batu tu. Mungkin dia akan berubah setelah dapat terima hujah. Mungkin kena selalu dakwah. Mungkin kena selalu berhujah. Mungkin kena selalu tunjuk akhlak yang baik. Lama kelamaan mereka boleh terima. Dan bila mereka terima, air tadi akan semakin banyak. Air tadi akan semakin banyak. Dan ulama tafsir melihat contoh kedua dipasangkan dengan Umar. Umar Al-Khattab. Dia tak terus terima Islam. Dia masuk Islam setelah 6 tahun. Setelah 6 tahun. Tapi bila didakwah, dia boleh terima. Tapi kena ada usaha sedikit. Kena ada usaha. Kan kita pernah tahu beliau dulu memang menentang. Memang menentang. Malah pernah menyeksa orang beriman. Tapi setelah didakwah dengan betul, dengan baik, maka dia boleh terima. So, majoriti manusia macam tu. Jarang-jarang ada manusia yang macam Abu Bakar. Gitu. Ni tentang hati. Tapi ramai orang baca ayat ni untuk apa? Untuk benda-benda yang entah apa-apa. Kencing tak tos. Kan tu, kencing tak tos. Ada juga ustaz-ustaz yang menyarankan bacakan ayat ni ke ubun-ubun anak. Supaya hatinya itu kekal lembut, senang terima. Senang terima pelajaran. Apapun kita nak buat, yang penting faham dulu ayat ini cerita pasal apa. Bukan main buat je, tak faham apa ayat tu, buat je lah, ikut je lah. Tak. Kita perlu berubah. Upgrade. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada antara batu itu yang tergolek jatuh kerana takut pada Allah. Yang ketiga ni Allah tak sebut pasal air. Pasal air, tak. Tapi Allah kata,
Ada batu yang jatuh bergolek kerana takut pada Allah. Kan kadang kita nampak batu tiba-tiba jatuh dari atas. Tanah menggelongsor, batu jatuh dari atas. Itu kerana dia takut Allah. Bukan sebab bencana alam. Dia takut Allah. So bila nampak pergerakan bumi, batu tiba-tiba jatuh, itu sebab dia takut Allah. Kita tak nampak apa sebab yang menyebabkan dia jatuh. Tiba-tiba jatuh. So beginilah hati yang ada sedikit rasa iman dalam diri. Bila disampaikan ayat Quran, hatinya sedikit bergetar. Dan mereka tersentuh dan mereka tunduk. So Allah datangkan 3 contoh hati. Tapi kita dulu, apa kita buat? Kita tak rasa apa-apa. So maksudnya tak ada. Kategori kita ni tak ada dalam 3 ni. Kan bila dibacakan ayat Quran, kita selamba je macam tak ada rasa apa-apa. So ada orang yang tahap mereka hanya Muslim. Mereka terima Islam tetapi iman belum masuk dalam hati. Mereka orang baik, tak menentang Islam, tapi iman belum masuk dalam hati. Ini dalam surah Hujurat Allah sebut. Sekurang-kurangnya mereka dah terima Islam, itu langkah pertama. Tu. Dan ayat ni juga jadi isyarat pada kita untuk sujud pada Allah kerana takut dan takjub pada Allah. Tunduk sujud dalam solat, dan bila sampai pada ayat sajadah, ayat sujud, kita sujud. So dalam ayat ni Allah beri perumpamaan menggunakan 2 subjek. Pertama air, yang kedua batu. Air, yang kedua batu. Dan cuba tengok, perumpamaan ini diberi pada Bani Israel. Dan perumpamaan ini amat sesuai diberi kepada mereka sebab mereka sudah biasa belajar dalam sejarah tentang dulu nenek moyang mereka pernah minum air yang terpancar dari batu. So tak pelik kalau beri mereka contoh batu yang keluar air. Batu yang keluar air, kan? Satu contoh diberi semacam ni pada mereka. Dan kemudian Allah kata apa? وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Dan Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kamu buat. Maksudnya Allah tidak pernah lupa dan lalai. Allah pasti akan balas. Balas terhadap apa pekerjaan hati. Allah tahu apa yang kita buat. Allah tahu keadaan hati kita. Allah simpan rekod apa yang dia buat. Hati dia keras ke tak keras ke, pernah keras kemudian lembut, pernah lembut kemudian keras. Allah tahu. Jangan sangka Allah tak perasan. Jangan sangka Allah tak simpan rekod-rekod tu. Dan Allah akan pasti balas. Dan bila Allah kata ghafil, itu maksudnya kalau hati sudah keras, maka orang itu akan menjadi ghafil, lalai. Dia seperti dah tak kisah dengan apa yang berlaku. Seperti lembu yang tak kisah apa berlaku dekat keliling. Yang dia tahu dia makan, dia meragut aja. Begitu orang keras hati dia. Dia tak kisah apa berlaku dekat keliling. Yang penting dia keluar pagi pergi kerja, malam balik kerja. Besok keluar pagi kerja, malam balik kerja. Sama macam lembu, pagi keluar dari kandang, malam balik ke kandang. Keluar dan balik tu semata-mata nak makan je. So tak ada beza sangat. Tak ada beza sangat dengan lembu. Tu ghafil. Hati orang yang keras akan lalai. So tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama pada pagi ini. 9:04 saya mohon undur diri.
sebab 9.30 saya ada rakaman program baru dekat RTM namanya Bismillah. Bismillah. Tu nantikanlah kalau apa nama? Kalau dapat tarikh ni nanti saya kongsikan dekat RTM lah, tapi kan RTM siapa nak tengok TV sekarang kan? Tapi at least keluarlah juga muka ni kan. Gitu. So Bismillah hari ni nak ulas tentang surah Hujurat ayat 1 hingga 10. Biasalah RTM ni dia nak juga bersaing dengan TV Hijrah. TV Hijrah dia ada Assalamualaikum. Yang ni Bismillah. Nanti NTV7 ke TV3 ke bolehlah buat rancangan Sadaqallah. Sadaqallahul Azim. Kembali pada moderator. InsyaAllah. Ustaz nak buka soalan ke? Satu dua ataupun Ustaz nak cepat ni? Boleh dia? Boleh. Okey. Siapa ada kemusykilan silakan. Boleh tanya Ustaz. Tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mengenai dengan cerita mentega terbang tu, apa yang perlu kerajaan buat ataupun kita perlu buat untuk mengatasi masalah begitu lagi? Okey, pertamanya apa yang kerajaan perlu buat? Panggil penerbit tu bukan untuk disekolahkan, tak. Untuk menjelaskan perkara sebenar tentang kekeliruan-kekeliruan dia. Kalau dia bersetuju untuk betulkan, silakan dia bertaubat. Kalau dia tak bersetuju, maka mintalah dia tolong tolong reserve pendapat dia. Sebab tak semua yang kita fikirkan kita perlu luahkan dalam bentuk filem. So kalau dia betul tak bersetuju, maka dia kena tegakkan hujah dia. Dia tak boleh terus menerus berdegil. Kena betulkan akidah dia. So pejabat mufti, mungkin JAKIM selepas ni, panel-panel akidah kena datang, kena panggil. Kena panggil dan betulkan. Macam tu juga, kami pernah panggil Siti Kasim, tapi Siti Kasim tak berani nak datang. Kami panggil Sajat tak berani nak datang, lari ke Australia. So kita bukan nak paksa, kita cuma nak tanya. Mujah, JAKIM pernah panggil, bertaubat. Sebab kalau betul dia tak setuju, idea dia tu bahaya. Dan dia perlu dibetulkan cara dia berfikir. Kalau tak, susah, rosak. Pernah kita orang hantar pula surat tu, hantar surat panggil, alamat yang alamat yang dia beri, alamat tu tak wujud. Katalah bangunan tu berapa? Alamat dia tingkat 17 bangunan sekian-sekian. Bila pergi, bangunan tu 15 tingkat je. Pernah waktu geng G25 tu. Kan G25. Geng G25 yang geng-geng duta luar negara. Pencen duta balik ke Malaysia, konon dia paling faham tentang agama, lalu dia kritik pasal JAKIM tentang agama. Geng G25. Bila panggil seorang je datang. Seorang ke dua orang je. Datang dialog. Kita kebil-kebil nak jawab. Tanya pasal agama. Waktu tu kes apa? Kes apa ya waktu tu? Ada.
Dah tua dah orang ni, dah tua. Profesor, doktor, datang. Kita orang tanya. Tanya dalam keadaan sangat harmoni. Tidaklah kita terus merejam dia dengan perkataan-perkataan. Tak, bagi tahu dia. Dia kata statistik ni perceraian makin banyak gini. Jadi keluarkanlah statistik. Statistik sebenar macam ni. Yang UP data ni dapat dari mana? Oh, ini adalah apa nama, kita orang punya survey. Siapa yang iktiraf survey tu? Kami ada badan berautoriti. JAKIM kerjasama dengan apa nama ni perangkaan. Bekerjasama dengan Jabatan Agama Negeri yang tahu tentang cerai dan rujuk statistik pernikahan. Kami ada data sebenar. So, kita cuba untuk betulkan keadaan. Arkam sebelum ni. Kan itu langsung sangat susah nak detect. Sangat susah nak detect. Arkam. Sebab dia pakai pakaian Islam. Tapi cara dia berfikir. Taksub dia pada satu individu. Wih, susah. Mila Abraham. Sekarang diorang tengah apa nama? Tengah bertahanus. Mila Abraham belum settle. Ajaran sesat tu, mereka lari. Lari ke Indonesia, lari ke Sabah, ke Sarawak, bertahanus, masuk dalam gua. Masuk dalam gua, dia sama seperti orang Islam yang lain, tak tunjukkan dalam hati. Tunggu sampai satu waktu nanti, dia akan tunjukkan belang sebenar. Gitu. Ui, dahsyat. Dahsyat. So, serangan-serangan semacam ini, JAKIM cuba sedaya upaya untuk bendung daripada berlakunya kerosakan yang lebih besar. Dan dalam masa yang sama, kami juga berharap kalau ibu-ibu, ayah-ayah, kita mungkin tak dapat nak beri penerangan terbaik kepada anak. Tapi nasihatkanlah anak. Jika ada persoalan tentang agama, tolong cari orang yang betul untuk dapatkan nasihat. Tolong cari orang yang betul dalam bidangnya untuk dapatkan nasihat. Siti Kasim tu boleh cari. Boleh cari. Tapi sebab dia banyak hari ni tu tak ada dalam negara. Gitu. Okay, Masya So Allah. kita berusaha untuk jaga apa yang kita boleh jaga. Diri kita, keluarga kita. Dan kita nak bentuk komuniti yang imun terhadap serangan-serangan macam ni. That's why lah pentingnya duduk dalam majlis ilmu, Ustazah. Tu member anak parent. Seorang Islam, seorang Kristian. Anak pilih nak ikut agama mana. Kan pelik tu. Pelik. So, bapa dia perlu buat sesuatu lah. Takkan dia hanya nak harap daripada 2 orang anak, doa salah seorang anak je. Anak lagi satu. Bapa Kristian mak Islam kahwin campur macam tu. Itu dekat Indonesia banyak. Sabah Sarawak pun banyak, Ustaz. Ya. So, patutnya pemahaman agama yang macam mana? Paling basic tentang dia perlu hargai nilai iman. Paling basic tentang agama ialah
dia perlu hargai nilai iman. Nilai iman. So, apa yang kita perlu buat? Berdoa. Doa pada Allah. Agar kita selamat daripada fitnah akhir zaman. Tak, kadang pejabat agama pun tak tahu kes macam tu. Dia senyap je. Alah, yang bercerai talak 1, talak 2, talak 3 pun bersepah. Dia bukan apa nama, bukan report pada pejabat agama. So, moga Allah kekalkan hati kita atas landasan agama ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Semakin ramai Ustaz kan sekarang ni macam yang macam tu tahu Ustaz kan? Semakin ramai yang macam liberal tu. Macam Siti Kasim tu kan? Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya. Terima kasih Ustaz pun Ustaz. ada kelas lepas ni. Assalamualaikum. Jadi alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan kasir Ustaz dengan perkongsian ilmu yang membuka minda, yang boleh menambahkan lagi kefahaman kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat yang akan diparamat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita istiqamah dengan majlis ilmu. Selepas ini, bukan selepas ini, pukul 5.15 petang nanti kita ada kuliah asar bersama dengan Imam Muhammad Farid bin Syari dengan hadis 40 Imam Nawawi. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman. Jadi saya dengan ini mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai penutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.